Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin kaum muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian. Setinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal kerana pada hari yang berkat ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul di dalam dewan salat utama masjid kita ini bagi kita bersama mengikuti satu sesi perbahasan tazkirah Jumaat, satu majlis ilmu dalam hari yang berkat pada masa yang berkat. Kita mengisi kekosongan dan kelapangan masa ini sebelum kita bersama mendengar khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar nanti. Antara tazkirah dan khutbah, fokus utama Jumaat adalah khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat mempunyai hukum hakam yang tidak sama dengan tazkirah Jumaat. Jadi kalau tuan-tuan ada rasa mengantuk nak tidur, tidur sekarang waktu tazkirah. Tetapi jangan tidur waktu khutbah. Kerana tidur masa ceramah tazkirah Jumaat ni tak ada hukum apa, tak salah. Tetapi yang salah bila kita tidur ketika khutbah, kita tak mendengar khutbah, yang mana hukum mendengar khutbah wajib, tetapi hukum mendengar tazkirah Jumaat ini sunat sahaja. Jadi oleh kerana itu, bukanlah saya nak galak tuan-tuan tidur, tetapi maknanya kalau dah benar-benar mengantuk, tidurlah sekarang ini supaya tak tidur waktu khutbah. Hadirin sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian, tazkirah kita ringkas pada tengah hari ini berkaitan dengan satu masa yang berkat yang akan tiba kepada kita pada minggu hadapan, iaitulah yang disebutkan ketibaan bulan Muharram. Untuk makluman semua, kita pada hari ini berada pada hujung-hujung bulan Zulhijjah dan kita akan memasuki tahun baharu dalam kalender hijrah, iaitu bulan Muharram 1442 Hijrah. Pada minggu hadapan insya-Allah pada hari Khamis. Jadi oleh kerana ini adalah Jumaat terakhir bagi bulan Zulhijjah sebelum kita tiba kepada tahun baharu Islam atau mengikut kalender hijrah 1442, maka sukalah saya menjadikan topik perbahasan pada hari ini fadilat bulan Muharram, kelebihan bulan Muharram. Sebelum kita menyambut atau menerima kedatangan bulan yang berkat itu, kita nak tahu apa dia kelebihan-kelebihan bulan Muharram, yang mana bila kita tahu kelebihan sesuatu bulan, saat tibanya kita melangkah masuk kepada bulan yang berkat dan mulia itu, kita tahu nak mengisi keberkatan itu dengan amalan apa. Seperti mana tuan-tuan nak pergi Mekah, tuan-tuan tahu Mekah, Madinah tempat berkat. Tuan-tuan nak buat umrah atau kerjakan ibadat haji, di Malaysia lagi dah baca buku, apa amalan aku nak buat sampai di Mekah, Madinah. Apakah ucapan-ucapan zikir doa bila nak baca depan Kaabah? Apakah bacaan ketika kita nak melakukan tawaf di Baitullah? Kita dah buat preparation awal, sebab kita tahu tempat itu berkat. Tempat berkat diisi dengan aktiviti bermanfaat. Begitulah sama keadaan kita nak masuk ke dalam masa yang berkat.
Bila kita berada pada masa yang berkat, kita nak ambil manfaat dari keberkatan masa tersebut. Kita jumpa orang-orang yang afdal, orang-orang yang mulia, ulama-ulama, orang-orang saleh. Kita jumpa mereka, mesti kita nak manfaat daripada mereka. Jadi kita pun tamak ada kita tanya soalan kepada mereka, Ustaz, ajarkan saya ilmu, bagi jawapan kepada permasalahan saya ini. Ataupun kita jumpa orang-orang soleh, kita kata, Ustaz, tolong doakan kebaikan untuk saya. Ni kita jumpa orang-orang yang ada kelebihan kemuliaan. Jangan setiap kali jumpa mana-mana ulama kita kata, Ustaz, kita selfie dulu Ustaz. Takkan selfie sahaja. Mesti kita nak ambil manfaat, kita nak kebaikan daripada dia. Tak cukup semata hanya ada gambar sahaja, ilmu tak dapat, kebaikan tidak dapat. Jadi itulah kita akan memasuki fasa yang berkat, iaitu hari-hari dalam bulan Muharram. Sebahagian ulama Islam, mereka mengatakan antara dalam setahun ini, dalam kalender hijrah, paling maksima bilangan hari adalah sebanyak 360 hari sahaja mengikut kalender hijrah. Daripada 360 hari ini, ada 10 hari daripada bulan-bulan tertentu yang lebih dimuliakan. Apa diakah 30 hari tersebut? Iaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ni berkat, yang ni hebat. Kerana dalam 10 terakhir itu ada satu malam yang disifatkan lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar namanya, yang Allah kata khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian next yang 10 adalah 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Bulan ini, 10 hari terawal bulan ini, bulan Zulhijjah ini adalah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, ma min ayyam al-amalul ataupun ma min ayyam afdalu indallahi min ayyami ashri Zulhijjah. Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah berbanding 10 terawal Zulhijjah. Bahkan Allah bersumpah dalam Quran dengan 10 hari terawal Zulhijjah, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Kata Ibnu Abbas, malam yang 10 merujuk kepada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Dan 10 yang berikutnya, yang ketiga adalah 10 hari terawal bulan Muharram. Dan kita minggu depan insya-Allah, jika Allah panjangkan umur kita, akan memasuki 10 terawal Muharram. Dan ada hadis yang menceritakan fadilat kelebihan 10 awal Muharram ini, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi allazi tad'unahu al-Muharram. Maksudnya, seafdal-afdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang kamu panggil ia sebagai bulan Muharram. Nabi sifatkan bulan Muharram dengan syahrullah, bulan Allah. Dan tidak ada mana-mana bulan lain daripada 12 bulan yang Allah cipta yang diletakkan nama sebagai bulan Allah kecuali bulan Muharram sahaja. Jadi satu-satunya bulan yang Nabi sifatkan dengan bulan Allah adalah bulan Muharram. Menunjukkan Rasulullah sandarkan nama Allah kepada bulan tersebut. Sesuatu ini, hadirin dan hadirat, tempat masa individu jika disandarkan kepada Allah, automatically dia akan menjadi lebih mulia. Cuba kita tengok rumah. Rumah ni tempat. Kita katakan rumah dalam bahasa Arab disebut sebagai bait. Rumah. Tu yang orang kita buat satu wisdom, dia kata baiti jannati, rumahku, syurgaku. Tu rumah dia. Tetapi cuba kita ubah atau kita tambah baitun tu, tambah nama Allah, dia jadi Baitullah.
Dan Baitullah jauh lebih mulia daripada mana-mana tempat dalam dunia. Sebab itu kalau kita salat di sana melebihi daripada salat di tempat lain sebanyak 100,000 kali ganda. Nampak? Sebab apa? Disifatkan adanya nama Allah, disertakan nama Allah dengan tempat tersebut. Baitullah. Individu sebagai contoh, hamba. Hamba ini dalam bahasa Arab abdun. Sebab tu ada orang namanya Abdullah. Jadi kita sebut, kalaulah tiba-tiba kita ini orang panggil kita, awak ni hamba ke? Boleh jadi kita rasa macam tak suka, tak setuju. Kita rasa macam tak sedap. Kita ni merdeka, kita tak terikat dengan siapa-siapa. Kenapa dia panggil kita sebagai hamba? Tetapi kita kata balik, kenapa awak kata saya hamba? Dia balas balik, dia kata, Tuan bukan ke hamba Allah. Bila dia kata kita hamba Allah, kita dengan willingly kita suka. Kita tak ada rasa offended. Kita tak ada rasa itu satu penghinaan dan meletakkan kita pada darjat yang rendah. Sebab memang benar-benar kita ini hamba Allah. Padahal perkataan hamba ini hina. Kita nak merdeka, tapi hamba tu disertakan dengan kalimah Allah, dia menjadi mulia. Sebab itu kata Nabi SAW, ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah suka Abdullah, Abdurrahman. Kan ada kaitan nama hamba Allah, hamba kepada Ar-Rahman. Sebab itu nama itu adalah nama yang terbaik. Sebahagian ulama menyebut Bani Israel dahulu mereka banyak menamakan anak-anak mereka dengan nama Immanuel. E-M-A-N-U-E-L-L-E, Immanuel. Immanuel adalah bahasa Ibrani, Hebrew, yang dalam bahasa Arab membawa erti ilahana ma'ana, Tuhan kami bersama kami. Dalam bahasa Inggeris, God is with us, Tuhan ada bersama kita. Jadi Bani Israel, dia banyak letak nama anak mereka Tuhan bersama kita. Bila datang Islam, Islam menjadikan nama yang terbaik Abdullah, Abdurrahman. Supaya anak ini apabila dia membesar, dia ada satu mindset dalam diri dia, kebersamaan nama Allah pada nama dia. Jadi bila dia nak buat maksiat, nak mencuri, nak berzina, wal'iyadzubillah, semua maksiat, dia akan fikir, aku ni hamba Allah. Dia akan jadi rasa tak sedap nak buat perkara yang tak baik, jika dia sedar hakikat nama dia tu. Jadi sesuatu tempat, seseorang individu, apabila dinisbahkan namanya kepada nama Allah, dia menjadi mulia. Demikian masa, tuan-tuan. Bulan, semua bulan sama. Tetapi Allah ataupun Rasulullah sifatkan bulan Muharram sebagai Syahrullah, bulan Allah, menggambarkan ia lebih mulia berbanding bulan-bulan yang lain. Dan bulan Muharram ini juga termasuk dalam 4 bulan haram, yang mana bulan haram membawa erti bulan-bulan yang sangat-sangat dimuliakan. Asyaddul hurmah, sangat dihormati, itu maksudnya. Dan bulan haram yang 4, kalau ikut kepada turutan kalender, yang pertama bulan Muharram, kedua bulan Rejab, ketiga Zulkaidah, keempat Zulhijjah. Jadi ini adalah 4 bulan haram yang sangat dimuliakan di sisi Allah. Dan apa kata Nabi SAW dalam hadis tersebut? Seafdal-afdal puasa selepas puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah yang kamu sebut sebagai bulan Muharram. Jadi Nabi dah bagi dah satu petunjuk. Masuk bulan Muharram, orang tanya nak buat amalan apa Ustaz? Kita kata puasa sunat. Kita tahu puasa Ramadan adalah puasa wajib, dan sentiasalah yang wajib lebih afdal berbanding yang sunat. Kecuali dalam 3 keadaan sahaja, yang sunat lebih afdal berbanding wajib. Ada sebenarnya beberapa perbuatan sunat lebih afdal berbanding wajib, tetapi secara keseluruhan yang wajib lebih afdal berbanding sunat.
Untuk ilmu, apa diakah benda sunat yang lebih afdal daripada wajib? Pertama, memberi salam. Memberi salam ketika kita bertemu dengan jiran ke, kawan ke, siapa sahaja umat Islam, hukumnya sunat. Sunat untuk saya memulakan salam kepada tuan-tuan. Tetapi menjawab salam hukumnya apa? Menjawab salam wajib. Jadi kita katakan dalam keadaan ini, yang afdal adalah memberi salam instead of menjawab salam. Walaupun menjawab salam itu wajib. Dan yang berikutnya, hadirin yang dimuliakan, adalah perbuatan kita ni melepaskan seseorang tu daripada hutang kita. Ada orang berhutang dengan kita RM10 contoh. Kita kata kat dia, awak hutang saya RM10, tak apalah, saya halalkan sahaja. Sedangkan dia membayar hutang kita, hukumnya wajib. Tetapi kita melepaskan dia daripada hutang itu, hukumnya sunat sahaja. Maka dalam hal ini, yang sunat lebih afdal berbanding yang wajib. Dan adalah beberapa contoh-contoh yang lain. Tetapi fokus saya adalah, bila kita sifat Ramadan bulan yang afdal untuk kita puasa, sebab dia wajib. Selain daripada puasa Ramadan, tidak ada lagi dah puasa wajib. Selain puasa Ramadan, tidak ada puasa yang wajib kecuali puasa qada. Qada ni pun asalnya daripada Ramadan juga. Dia tak dapat puasa Ramadan sebab dia uzur ataupun dia datang haid bagi orang perempuan, maka dia ganti pada hari yang lain. Hakikatnya ia adalah puasa Ramadan. Dan ada satu lagi adalah puasa yang asalnya tak wajib, iaitu puasa nazar. Dia kata, kalau Allah bagi saya kecemerlangan, dapat naik pangkat, dapat gaji besar, dapat anak cemerlang, dia nak puasa 3 hari, maka wajib puasa. Asalnya puasa tu tak wajib, dia yang mewajibkan pada dirinya sendiri sebab dia bernazar. Jadi kita katakan, kalau nak puasa selain daripada Ramadan, yang wajib tidak ada, yang berbaki hanyalah puasa-puasa sunat. Jadi kalau puasa sunat yang mutlak, puasa sunat yang mutlak ni maknanya puasa saja-saja, tiba-tiba kita nak puasa, maka bulan paling baik untuk kita buat puasa sunat yang mutlak, yang tak terikat dengan apa-apa masa yang berkat yang lain, maka kita kata keseluruhan bulan itu adalah bulan Muharram. Nak banyakkan puasa sunat saja-saja ni, buat dalam bulan Muharram. Tetapi kalaulah ada puasa-puasa sunat yang terikat dengan masa, macam tuan-tuan maklum, puasa sunat ni dari sudut masa ada 3 bahagian. Ada puasa sunat yang dibuat seminggu sekali, tiap-tiap minggu ada. Puasa apa? Puasa hari Isnin dan Khamis, tiap-tiap minggu ada dalam setahun. Yang kedua, puasa yang ada sebulan, setiap bulan, maknanya sebulan sekali. Setiap bulan ada. Yang tadi Isnin Khamis setiap minggu ada. Yang ni setiap bulan ada. Puasa apa? Puasa 3 hari daripada setiap bulan. Dan hari-hari itu disebut sebagai Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kerana apa dia disifat sebagai hari-hari putih? Kerana di malam harinya bulan penuh atau bulan mengambang. Iaitulah pada 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan. Dan 13, 14, 15 itu jangan tengok kalender Masihi, memang tak nampak bulan mengambang. Tengok kepada kalender Hijrah. 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah, 15 Zulhijjah, keluar pada waktu malam, tengok bulan bagaimana bentuknya. Jadi terang benderang. Maka itu namanya hari-hari putih. Di siang harinya kita digalak untuk berpuasa sunat. Dan Nabi SAW kata, fadilat puasa 3 hari sebulan ini, maka dia akan mendapat pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Kalau tiap-tiap bulan daripada 12 bulan kita buat puasa 3 hari setiap bulan, pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Dari sudut matematik, logik ke, kalaulah kita puasa 3 bulan daripada setiap bulan, saya minta maaf, 3 hari daripada setiap bulan, setahun atau sebulan ada 12, ataupun setahun ada 12 bulan. Jadi kalau 3 hari sebulan, 12 kali 3 bersamaan dengan 36. Jadi di mananya puasa sepanjang tahun?
Maka ada satu yang tuan-tuan semua kena maklum, yang mana Quran sebut man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa buat satu kebaikan, dia dapat 10 ganjaran pahala. Jadi 36 kali 10 berapa tuan-tuan? Dia sama dengan 360 hari. Kan saya sebut bilangan hari paling maksima dalam setahun mengikut kalender hijrah adalah 360 hari. Jadi itulah matematiknya kalau kita buat setiap bulan puasa 3 kali atau 3 hari. Kemudian ada juga puasa yang ketiganya adalah puasa yang dia setahun sekali sahaja ada. Apa dia puasa yang setahun sekali sahaja ada? Antaranya puasa 6 Syawal. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW sebut man sama Ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal kana qasiyamid dahar. Siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal, pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi Ramadan berapa hari? Paling maksima 30 hari. Tak ada 31 hari, tak raya kita. Jadi 30 hari sahaja maksima Ramadan. Campur dengan 6 hari Syawal, 36 kali 10 360. Itu dari sudut matematik menggambarkan puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal seperti ganjaran berpuasa sepanjang tahun. Baik. Kemudian ada juga puasa yang disebut sebagai puasa hari Arafah. Hari Arafah ini adalah pada 9 Zulhijjah yang lepas, sehari sebelum kita hari raya Korban. Hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. Sehari sebelum itu namanya hari Arafah. Jadi hari Arafah disunat untuk kita berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Dan satu lagi ganjaran berpuasa yang ada setahun sekali sahaja, yang mana kalau kita tak buat tahun depan, tahun ini, boleh jadi tahun depan dia datang, kita dah tak ada dah. Jadi rugi kalau kita tak buat puasa yang hanya ada setahun sekali sahaja ini. Iaitulah puasa yang disebut puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Orang kita ni dia akan jadi satu signifikan. Hari Ashura aja dia nampak bubur. Padahal hari itu orang suruh puasa. Yang dia nampak makan bubur. Sedangkan ini silap. Pagi lagi 10 Ashura, pagi lagi dah masak bubur, tengah hari dah makan. Memang orang buat hari Ashura ni jarang sangat puasanya. Yang sibuk buat kacau bubur. Sedangkan menyelisihi apa yang diajar dan dituntut. Kata Nabi SAW juga dalam hadis Muslim, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Puasa pada hari Ashura, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang sebelumnya. Jadi kita nak puasa pada hari Ashura ini agar Allah ampunkan dosa kita. Orang kita ni kadang-kadang dia banyak pemikiran pelik yang ada sekarang ini. Puasa hari Arafah 2 tahun dihapuskan dosa, puasa Ashura setahun dihapuskan dosa. Maka dia punya pemikiran, kita puasa macam ni seronoklah, boleh buat dosa banyak-banyak lepas ni. Kita kata ini adalah pemikiran yang sakit. Pemikiran yang sakit sebenarnya. Orang normal, orang yang fitrahnya jelas, dia takkan sebut kenyataan boleh buat dosa. Sebab dia tahu dosa ni kecil ke besar semua tak boleh, walaupun Allah memberikan jaminan dan ganjaran berikut diampunkan dosa. Tuan-tuan, antara bukti paling jelas orang yang ada pemikiran yang sejahtera macam para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan maklum, 10 sahabat Nabi mendapat jaminan syurga daripada lidah Nabi SAW, dan Nabi sama sekali tidak akan bercakap bohong, melainkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi kata Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. 10 sahabat Nabi dijamin syurga.
Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, Abdul Rahman ibn Auf. Jadi ini kita katakan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Tetapi Abu Bakar ni dapat jaminan syurga. Adakah bila dia dengar jaminan tu dia berhenti beramal soleh? Tak. Umar dia dapat jaminan syurga tapi dia mati dalam keadaan sedang mengimamkan salat subuh. Osman dapat jaminan syurga, dia mati ketika tengah baca Quran. Maknanya menunjukkan dia orang dapat jaminan syurga tak berhenti beramal soleh. Kita ni kadang baru cakap siapa puasa Arafah Allah hapus puasa 2 tahun pun, hapus dosa 2 tahun, kita kata boleh kita buat maksiat. Jadi ini tidak tepat. Jadi saya ambil peluang sebelum kita tutup tazkirah pada tengah hari ini, bila kita sampai sahaja pada hari Ashura nanti 10 Muharram, tanamkan dalam diri untuk kita berpuasa sunat pada hari tersebut. Janganlah tahun lepas kita tak buat, tahun ini pun kita tak buat. Sebab tahun depan macam saya sebut, boleh jadi tahun itu ada, kita sudah tiada. Jadi jangan abaikan ibadat-ibadat sunat seperti puasa hari Ashura, dan kalau boleh juga ada kelapangan, puasalah juga pada hari yang ke-9. Disebut hari Tasu'a. Hari yang ke-9 juga dianjurkan untuk kita berpuasa sunat 9 dan 10 Muharram. Kerana apa? Walaupun Nabi tak pernah buat, puasa 9 Muharram, tetapi Nabi berkeinginan nak buat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu fil qabil la asumanna at-tasi'. Sekiranya aku hidup pada tahun depan, aku akan berpuasa pada hari ke-9. Tetapi belum sampai kepada 9 Muharram, Nabi SAW telah pun wafat. Allah jemput baginda terlebih dahulu. Baginda tak sempat melakukan 9 puasa hari 9 Muharram kerana Allah menjemput dari sudut menarik nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda ada keinginan dan ada kehendak nak berpuasa pada 9 Muharram. Jadi galakkan diri kita ini untuk kita memperbanyak amalan soleh pada 10 hari terawal bulan Muharram. Itulah dianya bulan yang berkat, yang amalan soleh di dalamnya dibesarkan pahalanya, dan maksiat juga diberatkan dia punya hukuman di dalam bulan-bulan haram ini. Jadi kita sama-sama kita besarkan minda kita, yang mana amalan soleh ni tak semestinya puasa sahaja. Boleh jadi sedekah, boleh jadi baca Quran, boleh jadi zikrullah, boleh jadi kita ini salat-salat sunat seperti qiyamul lail, beriktikaf dan seumpamanya. Maka oleh kerana itu kita buatlah amal soleh mengikut apa yang kita mampu. Ada orang dia banyak duit, dia boleh sedekah sahaja, untung dia. Tapi ada orang dalam masa yang sama duit dia tak ada, dia boleh puasa. Ada orang jenis kalau dia puasa dia gastrik, jadi tak apa, dia boleh baca Quran. Sebab baca Quran takkan gastrik lagi. Jadi kita kata kalau dia lemah dalam baca Quran, dia boleh qiyamul lail. Buat apa yang Allah mudahkan kepada kita sahaja. Tak semestinya kita buat semua, tapi kita buat apa yang kita rasa mudah dan kita mampu untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sebenarnya saya diminta untuk berhenti awal beberapa minit sebelum masuknya waktu kita pada 1.20, kerana akan ada pengumuman beberapa maklumat daripada pihak masjid. Jadi saya rasakan cukup sekadar itu perbahasan pada tengah hari ini. Sekali lagi saya sebut, baki-baki masa ini kalau mengantuk sungguh tidur sekarang. Kerana jangan tidur waktu khutbah. Khutbah bukan tempat untuk tidur, tapi tazkirah ni nak tidur lah. Sebab tu ada yang tidur saya diam je waktu tazkirah ni. Tetapi time khutbah kita kalau boleh tidak boleh tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.